hari ini kita akan sambung ungkapan algebra. Yang mana sebelumnya kita berhenti dekat bahagian kita mengenal pasti sebutan dan jumlah sebutannya dan bilangan sebutan. Okay, hari ini kita akan masuk masih lagi di ungkapan algebra. Kita nak kenal pasti pemboleh ubah dan berkali kepada pemboleh ubah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan kenal pasti sama ada sebutan dalam sesuatu ungkapan algebra itu serupa ataupun tidak serupa. Okey, baik. Harap murid-murid boleh tengok video cikgu, kemudian kamu boleh buat latihan nantilah. Lepas itu boleh buat latihan. Okey, baik. Untuk objektif pembelajaran yang pertama, kita nak kena pasti dalam ungkapan algebra tu dia punya pemboleh ubah dan dia punya perkali. Okey, baik. Okey, cikgu akan mulakan. Okey, baik. Untuk yang sekarang cikgu akan terangkan macam mana kamu nak kenal pasti dalam ungkapan algebra tu dia punya pemboleh ubah dan perkali. Okey, kamu tengok contoh di sini ya. Contoh di sini. Okey, kita ada satu ungkapan algebra. Ungkapan algebra kita 2x tambah 3xy. Okey, kalau kita kenal pasti, kita ada sebutan 2x dan 3xy. Maksudnya dalam ungkapan ni kita ada dua sebutan. Okey, sekarang untuk yang subtopik yang cikgu ajar hari ni, kamu kena kenal pasti pemboleh ubah dan perkali. Okey, kita tengok untuk dalam satu sebutan, dia ada pemboleh ubah dan perkali. Contohnya ini 2x. 2x. X adalah pemboleh ubah. Manakala 2 adalah perkali. 2x ialah hasil darab nombor 2 dan pemboleh ubah x. Maksudnya 2 tu adalah perkali. Okey, kemudian kita tengok pula kepada 3xy. 3xy. X dan y ni adalah pemboleh ubah. Dan 3 adalah perkali bagi pemboleh ubah tersebut. Okey, nombor ni adalah dia bersamaan dengan perkali. Okey, kalau huruf dia adalah pemboleh ubah. Okey, cikgu harap kamu faham ya untuk penerangan yang pertama, iaitu sebutan dan perkali dalam satu ungkapan. Okey, cikgu bagi contoh Contoh untuk soalan ni. Okey, soalan A. X dan 5x. Maksudnya sebutan algebra dia adalah x dan 5x. Okey, kalau x ni pemboleh ubah dia adalah x. Perkali dia, awak jangan cakap perkali dia kosong pula. Sebab kalau x dia bersamaan dengan 1x. Jadi perkalinya adalah 1. Okey, untuk 5x, okey, pemboleh ubahnya adalah x, perkali adalah 5. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Okey, itu yang senang dalam bentuk single number. Okey, kita tengok pula kalau dalam bentuk pecahan. Okey, dia punya sebutan x per 8. Okey, jadi dia punya maksudnya dalam soalan ni dia punya pemboleh ubah adalah x. Perkali dia bukan 8 1 per 8. Sebab 1 per 8 darab x, kita dapat x per 8. Kalau 7y, pemboleh ubah dia bersamaan dengan 7. Salah, maaf. Okey, pemboleh ubah dia adalah y. Jadi perkali dia adalah 7. Okey, juga harap kamu boleh faham kalau misalnya, okey, untuk situasi yang C, 13, dia tiada pemboleh ubah. Sebab dia tiada huruf. Tapi yang dua ni ada pemboleh ubah lah.
Ingat, kalau yang ada huruf sahaja, pekali dia adalah 1. Okey, itu untuk subtopik yang pertama. Cikgu harap kamu boleh faham. Dan nanti kamu dikehendaki membuat soalan. Untuk bab ini kamu buat buku kerja, buku 1, muka surat 29. Soalan 1. Okey, cikgu harap tak ada masalah ya. Ada masalah kamu terus di WhatsApp cikgu. Okey, cikgu akan masukkan kepada bahagian yang kedua, iaitu sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okey, seperti yang kamu sedia maklum, kalau perkataan serupa, kita tahu dia adalah sama. Contoh, kembar. Okey, bayi yang dilahirkan kembar, dia ada kembar serupa dan kembar tidak serupa. Okey, serupa dia boleh serupa dari segi wajah, boleh juga serupa dari segi jantina, tapi dia boleh juga jadi tak serupa. Contoh, satu lelaki ke perempuan. Dan kalau di perempuan pun kadang-kadang tidak serupa. Okey, jadi dalam sebutan ni kamu dikena pasti dikehendaki mengenai pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Okey, kita tengok. Pasangan sebutan dan rajah A mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Pasangan sebutan itu dikenali sebagai sebutan serupa. Bermaksud yang di dalam ini dia mesti mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Jadi dia adalah serupa. Okey, kamu tengok yang ini Maksudnya pemboleh ubah ni dia mesti sama. Kalau M, yang lagi satu mesti M. Dia tak boleh jadi 1M kuasa 2. Tak boleh. Dia punya kuasa mesti sama. Contoh macam ini, PQ dengan PQ. Dia tak boleh jadi PQ dengan PQ kuasa 2. Jadi itu tidak serupa. Dia mesti sama dia punya kuasa dia. Macam yang ini, AB dengan BA adalah sama. Cuma kedudukan pemboleh ubah diletakkan terbalik. Itu kita masih boleh diterima. Dia tidak akan boleh diterima sekiranya AB dengan B kuasa 2A. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia contoh macam ini, K kuasa 2 dengan K kuasa 2. Tapi dia akan jadi pemboleh ubah tidak serupa sekiranya K kuasa 2 dengan K kuasa 3. Dia tidak serupa. Ingat, kalau dia dalam kedudukan dua nombor yang berbeza, dia boleh dalam kedudukan yang terbalik. Okey, ini sebutan serupa. Okey, kita tengok pula sebutan tak serupa. Sebutan yang tidak serupa. Okey, pasangan sebutan dalam rajah B tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Pasangan sebutan itu dikenali sebagai sebutan tidak serupa. Bermaksud, dalam satu sebutan, contoh 2V tambah 2W. Jadi dia adalah pasangan tidak serupa. Faham? Jadi dia mesti sama dia punya pemboleh ubah dan kuasa dia. Macam ini V dengan W. Tak serupa lah. Okay, XY dengan YZ. Tidak serupa, tapi XY dengan YX serupa. Dia mesti pemboleh ubah tu sama. Okay, 9X kuasa 2 dengan X. Ini tidak serupa. M kuasa 2N dengan MN kuasa 2. Tak serupa. Okay, cikgu harap kamu boleh bezakan serupa dengan tidak serupa. Okey, kita tengok dalam sebutan dia bukan sebutan, dia adalah satu sebutan. Dia ada gabungan beberapa sebutan yang membentuk pemboleh ubah. Dia membentuk ungkapan algebra. Dalam ungkapan algebra ada sebutan. Jadi sebutan tu kita nak kena pasti sebutan tu serupa ataupun tidak. Okey, kita tengok contoh soalan 7. Dia kata sebutan serupa sebab X dengan Y dia serupa. Itu alasan dia. Pemboleh ubahnya serupa. Okey, yang kedua tidak serupa sebab PQ dengan PR berbeza. Alasan dia mestilah sama ada pemboleh ubah dia sama ataupun berbeza. Sama, kalau sama dia serupa. Kalau berbeza dia tidak serupa. Okey, C ABC dengan BCA. Ini masih lagi serupa, cuma dia disusun dalam keadaan terbalik. Okey, serupa kerana
ABC dengan BCA sama, cuma dia dalam keadaan yang tidak sama. Okey, yang keempat tidak serupa. Sebab H dengan H kuasa 2. Jadi dia tidak serupa. Dia punya pemboleh ubah berbeza. Okey, boleh faham? Cikgu harap kamu boleh faham untuk dua subtopik bagi ungkapan algebra. Okey, sebelum ini kita belajar mengenal pasti sebutan dalam ungkapan algebra, lepas tu ada berapa kuantiti sebutan kan. Okey, hari ini cikgu ulang balik apa yang cikgu dah sampaikan tadi. Kamu akan dapat belajar, kamu nak kenal pasti yang pertama. Yang pertama kamu nak kenal pasti dalam ungkapan algebra apa dia pemboleh ubah dan apa dia perkali. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh kenal pasti sebutan dalam ungkapan algebra sama ada sebutan itu serupa ataupun tidak serupa. Apa yang menyebabkan dia jadi serupa? Dia punya pemboleh ubah mestilah sama. Kalau X mesti dengan X. Kalau XY mesti XY. Tapi kalau XY, kalau dengan YX dia masih sama. Dia mesti sama pemboleh ubah ataupun huruf dalam satu sebutan. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh jawab juga untuk yang tajuk kedua tadi, yang serupa dengan tidak serupa tadi. Dalam untuk yang tajuk yang ini pun kamu boleh jawab dalam buku kerja yang hijau tu. Buku kerja hijau, buku 1, muka surat 29, soalan 2. Okey, itu saja untuk cikgu hari ini. Cikgu harap kamu boleh rujuk video yang cikgu sediakan. Kalau tak faham boleh message cikgu, boleh WhatsApp cikgu. Kemudian kamu jawab soalan. Bila dah siap, snap, hantar dengan cikgu gambar. Cikgu harap kamu tiada masalah lah. Okey, itu saja untuk cikgu hari ini. Sekian. Assalamualaikum dan selamat pagi.